Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan sambung operasi asas matriks dua lagi, iaitu matriks identiti dan matriks songsang. Baik, rujuk pada buku teks kamu tu, kita sambung je daripada yang lepas. Jadi kita nak tengok apa dia ciri-ciri matriks identiti dan matriks songsang. Okay, apa ciri-ciri matriks identiti? Katalah kita ada satu nombor, nombor 3 darab 1, kita akan dapat 3 kan. Kalau 1 kita darab dengan 3 pun kita akan dapat 3. Jadi identiti ni fungsi dia macam satu juga. Okay, macam satu. Tapi kita sebut, kalau dalam matriks kita sebut matriks identiti. Jadi ciri-ciri matriks identiti ni ialah kita ada nombor 1 di perpenjuru utama. Okay, perpenjuru utama, itu kita panggil perpenjuru utama tu. Okay. Ada nombor 1. Dekat perpenjuru utama ni ada nombor 1. Nampak tak ni? Okay. Jadi tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang lain tak ada nombor ni ialah sifar. Baik. Okay, lepas tu kita tengok balik kita tengok balik. Baik, ini ialah matriks identiti dan matriks identiti diwakili dengan I besar ni, huruf I besar. Jadi sama juga kalau kita darab matriks identiti ni dengan apa-apa matriks, misalkan kita darab A, matriks A kita darab dengan identiti, kita akan dapat A. Kalau matriks identiti ni kita darab dengan, nampak tak? Kalau matriks identiti kita darab dengan A pun kita akan dapat A juga. Jadi fungsi matriks identiti ni macam satu lah kalau nombor bulat. Kalau nombor bulat tu kita wakilkan dia sebagai satu. Baik. Sekarang ni, cuba kita tengok contoh. Okay, contoh 21. Tuliskan matriks identiti berdasarkan peringkat berikut. Okay, 1 dan 1 maknanya satu baris dan satu lajur kan. Kalau satu baris dan satu lajur, maknanya nombor 1 tu hanya ada di satu tu lah. Di tempat 1 darab 1 tu lah. Di sini ialah 1 darab 1. Matriks identiti 1 dengan 1. Okay, B pula. 2 darab 2. Okay, matriks identiti 2 darab 2 maknanya dia ada 2 baris, 2 lajur. Di perpenjuru utama ni ada 1, di tempat lain ni sifar. Okay, macam tu. Itu matriks identiti peringkat 2 dengan 2. Okay, C pula. C, matriks identiti peringkat 4 dengan 4. Maknanya apa? Ada 4 baris, 4 lajur kan? Okay, ni ada 1, 1, 1, 1 di perpenjuru utama. Dan tempat lain tu sifar. Dia ada 4 baris, 4 lajur kan. Okay, so kita letak di sini sifar. Letak sifar sini. Ini kan ada 4 baris, 4 lajur. Yang penting dekat perpenjuru utama tu ada 1. Okay, D pula. D 5 darab 5 maknanya apa? Ada 5 baris, 5 lajur. Okay, cuba kamu buat. Cuba kamu buat matriks identiti 5 dengan 5. Macam mana? 5 dengan 5 maknanya ada 5 baris, ada 5 lah 1 ni. Dekat penjuru utama ni 1, dekat tempat lain sifar. 5 baris, 5 lajur. Okey. Macam ni, berapa ni? Ini kan, dekat situ. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Tu 1, 2, 3, 4, 5. Patutnya macam tu lah. Baris, ada 5 baris dengan 5 lajur. Okay, sekarang kita tengok apa pula matriks songsang. Tadi kita dah tengok matriks identiti, sekarang kita tengok matriks songsang. Okey, jika peneraban matriks A dengan matriks B menghasilkan matriks identiti, maka matriks B ialah songsangan matriks A. Maksudnya macam ni. Kalau A, B kita darab dapat identiti, okey, B ni ialah songsangan kepada matriks A. Songsangan matriks A. Kalau kita darabkan, kalau kita darab A, B dapat identiti juga. Okay, A ni pun matriks songsang kepada B. Okay, A ni ialah songsangan matriks B. Kita baca macam tu. Okay, jadi kalau B yang pertama tadi, kalau A darab B dapat identiti, B ni ialah songsangan matriks A ataupun B ni ialah matriks songsang A.
Okey, kalau A darab B dapat identiti, maknanya A ni ialah songsangan matriks B ataupun B songsang kepada B ni. B songsang kepada B ni. Jadi pendaraban matriks A dan matriks songsang, ini ialah simbol matriks songsang. A songsang. Macam tu kita tulis. Tapi kita tak tulis A kuasa negatif 1. Bukan macam tu. Kita tak sebut A kuasa negatif 1. Kita sebut A songsang. Akan menghasilkan matriks identiti. Jadi apabila A darab dengan matriks songsang dia, kita akan dapat identiti. Ataupun A songsang kalau darab dengan A pun akan dapat identiti. Boleh tak kelas? Boleh tak? Nak tengok contoh dulu. Okey tak? Okey, kita teruskan dengan tentukan matriks berikut sama ada matriks itu ialah matriks songsang bagi 4172. Okey, adakah matriks A ni ialah matriks songsang kepada matriks 4172? Okey, jelaskan jawapan anda. Jadi, bila kamu nak tahu matriks ini ialah matriks songsang kepada matriks yang satu lagi, kita darabkan dua matriks ni. Kita darabkan dua matriks ni, adakah dia dapat identiti? Okey, sekarang kita cuba darab 4172 dengan matriks yang ni. 4, 1, negatif 7, 2. Okey, kita darab dua matriks ni, adakah kita dapat identiti? Kalau kita dapat identiti, maknanya matriks yang ini ialah matriks songsang kepada matriks yang diberi dalam soalan. Okey, jadi kamu darab dua matriks macam mana cikgu ajar minggu lepas. Kita guna kaedah mulut buaya tu kan. Okey, letak sini 4172. Sini 41 negatif 72. Okey, lepas tu kita buat mulut buaya yang pertama. Mulut buaya yang pertama ni berapa? Okey, negatif 4 darab 4. Lepas tu campur dengan negatif 7 darab 1. Okey, baik, matriks yang kedua pula, unsur yang kedua, kita guna mulut ni pula. Okey, 4 darab 7, lepas tu campur dengan negatif 7 darab 2. Boleh? Boleh tak? Baik, matriks yang ketiga, unsur yang ketiga pula ni. Okey, 1 ni darab dengan 4, campur dengan 2 darab dengan 2. Okey, satu lagi unsur. Ini kita dah belajar minggu lepas kelas. Kita dah tengok minggu lepas. Mulut yang ni pula. Okey, ni lah 1 darab 7 campur dengan 2 darab 2. Okey, kelas ini kita selesaikan lah. Okey, 4 darab 4, 16. 16 campur negatif 7, ini dapat 9. Ini 4, 4 campur 4, 8. Okey, lepas tu 4 darab 7, 28. 28 tolak 14, ini 14, negatif 14 kan. Ini 28. 28 tolak 14 berapa? 14 lah kan. 14, ini 7 campur dengan 4, 11. Jadi jawapan kita ni, jawapan kita ni bukan matriks identiti. Jawapan kita ni bukan matriks identiti. Jadi bila dia bukan identiti, maknanya matriks yang ni, matriks bunyi bukan songsangan bagi matriks 41 ni. Jadi kita boleh buat kesimpulan, matriks ataupun matriks 4 negatif 7 1 2 ni bukan songsangan ataupun bukan matriks songsang bagi 4 1 7 2. Macam tu. Okey. Kalau kita darab dua matriks tu tak dapat identiti, dia bukan matriks songsang. Dia bukan matriks songsang kepada matriks yang satu lagi. Okey. Boleh sekarang ni kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, satu lagi matriks ni, adakah matriks ni ialah matriks identiti kepada adakah matriks ni songsangan kepada matriks yang ni? Okey, sekarang ni kamu darabkan. Darab 4 1 4 1. Konsep dia senang je. Konsep dia ialah bila kamu darab dua matriks, kamu dapat identiti, itu ialah songsangan matriks satu lagi. Okey, 4 1 7 2. Okey, darab dengan 2 negatif 7 negatif 1 4. Okey, macam mana kita buat minggu lepas? Kita darab guna kaedah mulut buaya. Okey, letak matriks yang pertama ni dekat sini. Kalau siapa yang tak tengok minggu lepas tu, macam mana kita darab dua matriks. Satu lagi ni kita letak kat atas, 2 negatif 7 negatif 1 4. Okey, lepas tu kita pilih mulut dia satu untuk dapat dua jawapan kat sini. Dia ada apa?
Ada berapa jawapan? Ada 4 jawapan. 1, 2 baris, 2 lajur. Okey, maknanya ada berapa tempat kita kena cari, ada berapa jawapan. Kita ada 4 jawapan. 1, 2, 3, 4. Okey. Mulut yang pertama. Mulut yang pertama, mulut yang ni. Okey. Tulis jalan kerja kat sini. 2 darab dengan 4. 2 darab 4. Lepas tu campur dengan 1 darab negatif 7. Okey. Ini mulut yang pertama. Okey, mulut yang kedua pula ni. Mulut yang kedua pula. Okey, negatif 1 darab dengan 4. Mulut ni, unsur ni darab jumpa dengan unsur ni. Campur dengan 1 darab 4. Okey. Lepas tu yang ni pula. Yang ni pula. Mulut yang ni pula bawah ni. Itu apa? 2 darab 7 campur dengan negatif 7 darab 2. Okay, satu lagi. Satu lagi mulut yang ni pula. Macam tu. Okey, ni negatif 1 darab dengan 7 campur dengan 2 darab dengan 4. Okey. Baik, sekarang ni kamu cuba darab. Darab dan selesaikan ni. Apa dapat jawapan kat sini? Ni 8 campur negatif 7. Ini dapat 1. Okay, ni 14 campur negatif 14. Ini sifar. Lagi kelas? Yang ni pula. Ni negatif 4 campur 4. Ini sifar. Okey. Satu lagi. Ni 7, negatif 7 campur dengan 14. 8, sorry. Ni 1. Dapat tak matrix identity kat sini? Okey, kita dapat matrix identity kan? Ini sama dengan matrix identity peringkat 2 dengan 2. Jadi ini kita boleh buat kesimpulan bahawa 2, negatif 1, negatif 7, 4 ni ialah matrix songsang. Okey, matrix songsang. Okey, kepada 4, 1, 7, 2. Macam tu. Kita boleh buat kesimpulan macam tu. Yang penting bila darab 2 matrix tu kita dapat matrix identity, maka salah satu akan jadi songsang. Ya? Matrix songsang. Baik. Sekarang kita nak cari pula matrix songsang tu macam mana. Okey, baik, formula ataupun rumus untuk cari A songsang. Ingat A songsang simbol apa? A songsang macam tu. A songsang simbol dia macam tu. Kita tak sebut A kuasa negatif 1. Lagi sekali cikgu ingatkan, kita tak sebut A kuasa negatif 1. Kita sebut A songsang. Simbol dia memang macam tu. Baik. Sekarang ni nak cari A songsang. Rumus dia ialah A songsang sama dengan 1 per penentu. Ini kita panggil penentu. Penentu. Baik, macam mana kita nak cari penentu? Penentu maknanya kita darab A dengan D. Penjuru ni, nombor di penjuru ni kita darab. A darab B, nampak tak ni? Tolak dengan B darab C. Okey, darab B darab C sini. Sini, B darab C ni. Okey, maksudnya penjuru yang merah ni tolak dengan penjuru yang biru. Itu kita panggil penentu. Okey, dan lepas tu kamu darab dengan satu matriks yang baru, iaitu tempat D dengan A ni kita tukar tempat. A ni turun bawah dekat tempat D ni naik atas ke tempat A. Lepas tu penjuru ni, nombor penjuru ni, okey, nombor di penjuru ni, kalau dia positif tukar jadi negatif, simbol dia akan berubah, simbolnya akan berubah. Kalau dia negatif dia akan jadi positif, kalau positif dia akan jadi negatif. Okey, ada satu syarat yang akan menentukan matriks songsang tu wujud atau tidak, iaitu penentu ni. Penentu ni dia tak boleh sama dengan sifar. Kalau penentu ni sama dengan sifar, tak ada songsangan. Mana ada satu per sifar kan? Tak ada. Ini satu per sifar ni ialah satu per sifar ni ada nilai yang kompleks lah, tapi satu per sifar tak ada. Jadi kalau matriks tu tak ada songsangan, maknanya penentu ni sama dengan sifar. Ini dinyatakan bahawa penentu matriks A. Ini ialah simbol penentu pula. Ini simbol matriks songsang. Simbol penentu dia ada tegak macam tu, macam modulus tegak tu. Ni tanda tegak ni. Jadi 1 per penentu. Penentu ni dengan keadaan AD tolak BC tak boleh sama dengan sifar, tak boleh sama dengan sifar, mesti ada nilai. Maka dengan tu matriks songsang akan wujud. Jadi matriks songsang tidak wujud apabila penentu ni sama dengan sifar. Okey, jadi kita ingat ni, ini ialah formula ataupun rumus macam mana kita nak cari matriks songsang. Okay, kita tengok contoh. Kita cari macam mana langkah pertama dulu. Bagi setiap matriks yang berikut, tentukan sama ada matriks songsang wujud ke tidak. Okey, matriks songsang wujud ataupun tidak. Jika wujud, hanya apabila kita tahu dia wujud,
Kalau wujud, hitung matrik songsang ni berapa. Okey, macam mana kita nak tahu matrik songsang wujud? Cari penentu. Ini simbol penentu. Macam mana nak cari penentu? Nombor di penjuru ni kita darab. Okey, 1 darab 8. Lepas tu tolak dengan, darab dengan nombor di penjuru yang bertentangan ni. Tadi tu penjuru utama tolak 4 darab 2. Okey, berapa dapat ni? 8 tolak 8 sama dengan sifar. 8 tolak 8 sama dengan sifar. Jadi jawapan dia 8 tolak 8 sama dengan sifar. Adakah ini penentu ni sama dengan sifar? Okey, penentu ni sama dengan sifar. Penentu ni sama dengan sifar. Jadi apa kesimpulan yang kita nak boleh beritahu kat sini? Matrik songsang okey, A songsang ni tidak wujud. Kita tak boleh proceed lah. Kita tak boleh proceed nak kira matrik songsang tu, tak boleh sebab penentu dia sama dengan sifar. Itu syarat pertama kalau kita nak tahu ataupun nak cari matrik songsang kita. Syarat pertama dia apa dia kelas? Penentu tak boleh sama dengan sifar kalau matrik songsang wujud. Cuba tengok contoh B pula. Okey. Kita cari penentu B ni dulu. Okey, macam mana cari penentu? Apa formula cari penentu tadi? Penjuru ni darab penjuru utama ni 3 darab 4 tolak dengan, lepas tu kita ambil penjuru ni, nombor kat penjuru ni 2 darab 5. Okey, ni 12 tolak 10 ada jawapan kan? 2, dia bukan sama dengan sifar. Maknanya matriks songsang B songsang ni wujud. Bila wujud baru kita boleh kira. Okey, macam mana nak kira matrik songsang? B songsang, apa rumus dia? 1 per penentu. Kamu dah cari dah penentu ni tadi. 2, 1 per 2. Okey, lepas tu darab dengan satu matriks baru. Apa dia? Matriks yang baru tu, penjuru yang ni ubah tempat. 4 akan naik atas, 3 turun bawah. Okey, lepas tu buat apa? Penjuru yang ni pula. Okey, penjuru yang ni, kalau nombor tu positif, 5 tu positif jadi negatif 5. Ni pun 2 ni positif jadi negatif 2. Okey, kamu tinggalkan jawapan bentuk macam ni pun boleh. Ataupun sebelum ni kita dah pernah belajar, kalau ada satu nombor dekat luar skala, kita ada matriks, kita boleh darabkan matriks tu ke dalam. Betul? Kita boleh darabkan matriks tu ke dalam. Okey, sekarang ni darabkan ke dalam kelas. Setengah darab 4 dapat apa? 2 kan? Okay. 1 per 2 darab negatif 2 dapat negatif 1. 1 per 2 darab dengan negatif 5 dapat negatif 5 per 2. 1 per 2 darab 3, 3 per 2. Tinggalkan jawapan macam ni. Ini pun boleh, dalam bentuk ini pun boleh. Itu dia. Maknanya matrik songsang apa dia langkah pertama? Cuba kita ingat balik. Apa dia langkah pertama? Okey. Farahia. Ya cikgu. Nur Farahia. Okey. Macam mana cara mencari matrik songsang? Ulang balik. Langkah pertama? Kena cari penentu. Cari penentu. Okey, betul? Cari penentu. Lepas tu langkah kedua? Langkah kedua. Cari penentu, betul. Ini langkah pertama. Langkah kedua? Masukkan dalam rumus. Masukkan dalam rumus. Okey, baik. Rumus dia pula macam mana? Syekar jawab cikgu. Syekar di situ? Syekar Lechumi. Alexon. Okey, Alexon. Macam mana rumus mencari B songsang? 1. Kuat sikit Alexon. Macam mana? 1 per? 1 per 2. 1 per 2, 2 ni datang dari mana? Ini apa nama 2 ni? 1 per 2. 2 tu datang dari mana? 2 tu apa?
Songsang. Bukan, 2 bukan songsang. Ni ada nama dia, ada nama 2 ni. 2 kalau kita kira 2 lah. Dekat sini soalan ni kita dapat 2. 2 ni apa dia? Dia apa dia ni? Alexan, Dua song. apa nama 2 ni? Apa dia? Lupa lah itu. Itu ialah penentu. Apa dia, Alexan? Penentu. Penentu. Kita kan kena cari penentu dulu. Okey, penentu ni kan simbol dia macam ni, B. Jadi bila kamu dah dapat nilai penentu, masuk dalam rumus nak cari B songsang ni, 1 per penentu. Okey, penentu ni. 1 per penentu. Ingat ni, Alexan? Boleh? Okey, 1 per penentu. 1 per penentu, lepas tu darab dengan 1 matriks baru. Okey. Darwina. Darwina. Ya. Okey, Darwina. Kita darab 1 per penentu dengan 1 matriks baru. Kamu tengok cikgu ni. Okey, kita darab matriks 1 per penentu dengan 1 matriks baru. Ni matriks baru cikgu highlight ni, hijau ni. Okey. Apa yang kamu buat dekat matriks baru tu? Apa berlaku dekat penjuru ni, Darwina? Apa berlaku nombor di penjuru ni? Bukan. Cuba tengok ni. Cuba tengok matrik yang asal ni. 3 duduk atas, 4 duduk bawah. Lepas tu ni apa berlaku kat sini? Apa berlaku kat sini? Tengok Darwina. Matrik asal dia 3, 4. Tapi sekarang jadi? Macam mana? Darwina? Ya. Ni apa berlaku dekat matriks yang baru tu? Rumus dia apa? Songsang. B songsang. Tak dengar ke? 1 per tak, nanti jap. Ini B songsang sama dengan 1 per penentu. Bawah ni kamu cari penentu. Lepas tu darab dengan 1 matrik baru kan? Okey, apa berlaku dekat penjuru sini? Nombor di penjuru sini. Apa yang kita buat? Darwina. Apa yang kita buat? Okey, type. Type. Hello? Darab? Bukan. Kita cuma pindahkan. 4 tu ke atas, 3 tu kat bawah. Okey, lepas tu yang nombor dekat penjuru yang ni, nombor dekat penjuru 5 dengan 2 ni, kita ubah tanda. 5 tu jadi negatif 5, 2 tu akan jadi negatif 2. Macam tu. Tahu kita dapat yang ni. Kita cuba satu lagi tengok. Okey, tengok ni. Okey. Semua orang buat Semua orang buat. Semua orang cuba buat catatan. Tengok macam mana. Okey. Cepat. Mula-mula cari apa? Apa langkah pertama? Asha. Langkah pertama Asha. Cari apa dulu Asha? Penentu. Asha? Cari penentu. Cari penentu. Okey, apa rumus penentu? Cari penentu. Okey, C. Macam tu ni penentu. Okey, apa rumus penentu? Apa darab apa, tolak apa darab apa? Tolak. Dia macam ni. 2 nombor darab. Lepas tu tolak 2 nombor. Okey. Dah cari penentu kan? Farah. Ada satu Farah kat sini. Farah. Okey. Apa 2 nombor ni nak cari penentu kan? Okey, mula-mula tadi Hasha cakap cari penentu. Okey, langkah pertama cari penentu. Okey, apa 2 nombor nak letak kat sini? Kat sini. Apa darab apa yang mula ni? 2 darab negatif 2, 1 darab. Sekejap. 2 darab negatif 2. Okey, betul. 2 darab negatif 2 sini. Tolak? Tolak negatif 6 tolak negatif 1. Apa nombor kat sini? 6 negatif 6 darab 1. Negatif 6 darab 1. Okey.
Boleh? Jadi langkah pertama cari penentu. Apa cara nak cari penentu? Nombor di penjuru utama darab, 2 darab negatif 2, tolak dengan penjuru yang satu lagi ni, darab 2 nombor tu pula. Okey, sekarang kita kira lah. 2 darab negatif 2 apa? Negatif 4. Ini tolak, negatif 6 darab 1, negatif 6. Okey, selesaikan. Ini matematik je. Ini negatif darab negatif positif. Negatif 4 campur 6, kita akan dapat 2. Okey. Ini penentu. Itu baru langkah pertama. Nak cari matriks. Nak cari matriks songsang bagi C. C songsang. Apa rumus dia? 1 per penentu. Letak 1 per 2. Lepas tu kita darab dengan satu matriks baru. Matriks baru. Matriks ni asal daripada yang ni juga. Tapi kita kena susun balik. Okey tak? Macam mana kita nak susun? Imran. Imran? Imran? Tak ada Imran. Anissa. Cikgu nak tanya. Ya. Memang kena 1 per 2 ke? Ya. Satu tu memang Ya. satu tu memang mana-mana songsangan ke apa benda ke memang kena letak 1 Ya, memang kena letak 1. Macam kalau nombor bulat kan. Kalau nombor bulat lah kita kata 3 darab berapa dapat 1. Dapat 1. 3 darab berapa dapat 1. 3 darab berapa dapat 1. 2. 1 per 3, betul? Betul tak? 3 darab 1 per 3 kita akan dapat 1, betul? Ataupun 1 per 3 darab dengan 3 kita akan dapat 1. Kan kita kata tadi, apabila matriks tu kita darab dengan songsangan dia akan dapat identiti kan? Sama juga function dia macam ni. Sama dengan 1 per ni, 1 per tu. Boleh tak Damina? Boleh. Maksudnya songsangan tu mesti ada 1 per. Dia mesti ada 1 per. Itu sebab kita letak 1. Okey lagi. Dekat sini pula. Anissa. Apa kita darab dengan satu matriks baru kat sini. Apa yang kita buat kat matriks lama tu? Anissa. Kena songsangkan. Okey, macam mana cara dia? Dekat penjuru utama ni, nombor ni apa kita buat? Cikgu pakai warna biru ni. Okey, nombor ni, 2 negatif 2 ni apa kita buat? Negatif 2 naik dekat atas, lepas tu 2 turun bawah. Okey, penjuru yang tu ubah tempat. Ubahkan kedudukan nombor tadi. Sekarang matriks yang dekat penjuru ni pula Anissa. Sama je warna ni. Negatif 6 tukar jadi positif aja. Negatif 6 tu jadi positif. 1 ni? Negatif 1. Negatif 1. Dah tinggal jawapan macam ni pun boleh. Dapatlah si songsang. Ataupun kalau kamu nak selesaikan, ini kan nombor 1 per 2. Kamu boleh darab ke dalam. Okey, kita boleh darab ke dalam. Sebab kita pernah belajar darab skala, darab nombor dengan matrik. Kita darab ke dalam, maksudnya kita darabkan semua unsur dengan nombor tu. Kita akan dapat 1 per 2 darab negatif setengah. Ini kamu kira lah algebra dia kan. 1 per 2 darab negatif 1, negatif 1 per 2. 1 per 2 darab 6, darab ni 1 per 2 darab 6, dapat 3. 1 per 2 darab 2 ni dapat 1. Nak tinggal jawapan macam ni pun boleh, nak tinggal macam ni pun boleh. Nampak tak? Boleh tak? Cuba kita ulang balik. Boleh. Fatin Nashikin. Ya, cikgu. Okey, ulang balik. Macam mana cara nak cari matriks songsang? Langkah pertama? Cari penentu. Okey, langkah kedua? Masukkan dalam? Masukkan dalam rumusan. Rumus dia. Rumus ni formula lah sebenarnya. Okey, masukkan dalam formula kita. Rumus. Ni bahasa Melayu. Okey, formula ni bahasa Inggeris. Masuk dalam rumus. Okey. Rumus mencari songsang tu macam mana? Fatin. Rumus cari songsang macam mana? 1 per 2.
1 per apa ni? 2 ni. Apa nama 2 ni? Penentu. Apa ni? 1 per penentu. Lepas tu kita darab dengan satu matriks baru. Macam Anissa cakap tadi. Nombor dekat penjuru utama, ubahkan tempat. Nombor di penjuru yang satu lagi kita ubahkan tanda. Okay, kemudian kamu darabkan ke dalam, dapat jawapan matriks songsang. Okay, ada lagi contoh tak? Okey. Ini dia pusing pula soalannya. Diberi D ialah satu matriks, hitung nilai M jika D tiada songsangan. Kalau D tak ada songsangan, apa syarat tadi? Kalau D tiada songsangan, okey, maksudnya dia tak ada apa. Kalau satu matriks tak ada songsangan, apa yang kosong? Kelas. Apa nilai yang sifar kalau dia kata tak ada songsangan? Afikah. Afikah? Adakah Afikah sana? Ya, Cikgu. Okey, Afikah. Kalau D tak ada songsangan, D tiada songsangan, maknanya D songsang ni tak wujud. Kalau D songsang ni tak wujud, jadi apa syarat kalau D songsang tak wujud? Afikah, Kalau nilai dia sifar. Ya. apa dia? Nilai apa yang sifar? Apa dia yang sama dengan sifar? Apa dia? Kalau D tiada songsangan. Mesti ada sesuatu yang sama dengan sifar. Apa dia tu? Penentu dia. Penentu dia. Betul lah. Apa formula penentu? Formula penentu dia A darab D tolak B darab C kan? A darab D tolak B darab C. Ini rumus kita, ini kan matrik kita A, B, C, D. A, C terbalik ni. Cikgu silap ni. A darab C kan? A darab C dan ni. Penentu kan penjuru ni A darab C tolak B darab A, B, C, sini D. Betul lah ni tadi A, D tolak B, C. Betul. Macam tu. Ini penentu. Jadi sekarang ni dekat sini kamu darab. Okay, negatif 2 darab dengan M. Lepas tu tolak dengan nombor penjuru ni kamu darabkan. 1 darab dengan negatif 6. Apa kita nak buat? Samakan dengan apa? Samakan dengan sifar. Kenapa kita samakan sifar? Sebab kita pegang tadi konsep dia tiada songsangan, jadi penentu dia sama dengan sifar. Okey, ini selesaikan algebra macam biasa. Okey, selesaikan je macam biasa. Negatif 2M tolak negatif 6 sama dengan sifar. Negatif 2M, ini campur positif. Negatif dan negatif ni positif 6 sama dengan sifar. Ini dah algebra lah Pindahkan negatif 6, dapat negatif 2M sama dengan negatif 6. Apa maksud negatif 2M? Apa maksud negatif 2M? Sekar. Anissa apa dia? Negatif 2 darab M. Negatif 2M maksudnya negatif 2 darab dengan M. Okey. Kalau darab bila pindah jadi bahagi. Negatif 2. Jadi M sama dengan berapa? Negatif dengan negatif bagi jadi positif 6 dengan 2, 3. So M sama dengan 3. Ini dia pusing pula soalan nak tengok. Tapi yang penting tu konsep ini. Dia nak tengok. Kalau dia buat statement ayat penyataan matriks songsang, tiada matriks songsang, maknanya pergi pada penentu dulu. Penentu akan tentukan matriks kita ada matriks songsang ataupun tidak. Macam tu. Okay, cuba tengok ini pula. Diberi matriks D, hitung M jika ada songsangan ni. D, ini D songsang dia. Ada songsangan kepada matriks atas ni. Jadi kalau kita nak tahu, kalau dia ada songsangan, ada beberapa cara lah kamu nak cari jawapan M tu. Yang pertama konsep yang kita tahu tadi, awal-awal tu ialah apabila D darab dengan D songsang, kita akan dapat identity. Okay, maknanya bila kamu darabkan yang asal D ni dengan D songsang, bila darab dua ni dapat identity. Jadi ada songsang ni, jadi kamu boleh cari M. Jadi kita buat
M negatif 6, 1 negatif 2, ini D ya, D tadi. Lepas tu darab dengan D songsang dia ni, negatif 1, negatif 1 per 2, 3, 1. Okay, mesti dapat identiti. Identiti 2 dengan 2 apa? 1 sifar, sifar 1. Okay, inilah darab 2 matriks. Yang ni darab 2 matriks ni. Okay, bila darab 2 matriks, okay, kita nak buat kaedah mulut buaya tu lah Buat kaedah mulut buaya tu. M negatif 6, 1 negatif 2, matriks yang ni kita letak atas. Negatif 1, negatif 1 per 2, 3, 1. Okey, mulut yang pertama ni. Mulut yang pertama ni. Itu ialah apa? Negatif 1 darab M. Lepas tu campur dengan ni darab ni. Negatif 6 darab dengan negatif 1 per 2. Itu satu jawapan. Okay, jawapan yang kedua pula. Jawapan kedua yang ni pula. Okay. 3 darab M campur dengan negatif 6 darab 1. Okay. Tutup sekejap. Okay. Lepas tu satu lagi pula. Yang ni. Mulut yang ni pula. Ini 1 darab dengan negatif 1 campur negatif 2 darab negatif 1 per 2. Okay. Satu lagi jawapan. Kat sini pula. 3 darab 1. Ni kamu kena ni lah campur. Ni campur Negatif 2 darab 1. Okey, selesaikan ni samakan dengan 1 sifar 1. Okey. Baik, sekarang ni tak ada ruang dah. Okay, kita tambah ni. Okey, selesaikan yang ni. Ni dapat apa? Negatif M. Kita sambung kat sini lah Negatif M. Ini negatif M kan? Okey. Ini 2 darab 1, 2 darab 3, negatif darab negatif, positif, campur 3. Campur 3. Okey, ni 3M, campur negatif 6. Okey, ni cikgu tak nak pakai lah sebab ini sama dengan kosong. Sebab kita ada 1M kat situ. So tak apalah, kita pilih sini negatif 3M, tolak 6. Okey, bawah ni pula. Ini negatif 1, ini 2. Campur 1 akan dapat sifar. Bawah ni sifar. Okay, yang sini 3 campur negatif 2. Sini 1. Okay, kita tengok ni balik tadi. Okay, yang ni tadi. Kita punya matriks ialah negatif M campur 3. Okay, kita tulis kat sini. Negatif M campur 3. Bawah ni sifar. Lepas tu negatif 3 tolak 6. Negatif 3M tolak 6. Kan? 1. Okay, sama dengan 1 sifar 1. Okay, maksudnya nombor ni kamu bandingkan dengan 1. Nombor yang ni, sebab dia matriks sama kan, dua matriks sama ni bila unsur dia sama, yang sama dengan sifar. Ini dah sama dah sifar. Ini pun sama dengan 1. Jadi kita nak cari M, pilih 1 je. Yang ni pun akan dapat jawapan nanti, yang ni pun boleh dapat jawapan. Jadi negatif M campur 3, cikgu pilih yang ni lah. Cikgu pilih ni. Negatif M campur 3 sama dengan 1. Jadi negatif M sama dengan 1, pindahkan ke kanan, tolak 3. Negatif M sama dengan negatif 2. Jadi M sama dengan 2. Ini jawapan untuk yang tadi. Sini ini ialah contoh soalan macam mana dia pusing soalan lah sebenarnya. Tadi kita cari matriks songsang. Sekarang ni bila matriks songsang tu diberi, di matriks songsang diberi, cari apa nilai unsur dalam tu. Dia pusinglah soalan tu je. Dan contoh apa ni? Contoh apa cikgu tunjukkan ni? 26 Okey, kita balik sini. Diberi 1, 2, 3, 8 darab dengan matriks A akan dapat identiti. Akan dapat identiti. Dan matriks A ni peringkatnya ialah 2 dengan 2. Okey, hitung matriks A. Baik, katakanlah ini matriks A, yang ni matriks A. Okey, darab dengan satu matriks yang sebelah ada tu, dapat identiti. Maknanya sebelah ni apa? Ialah matriks songsang, betul tak? Ataupun kalau ada matriks A, darab dengan A songsang pun akan dapat identiti. Jadi maksudnya kita kena cari, A ni ialah kita cari songsangan bagi matriks yang ni, sebelah dia ni. Cari je lah A songsang. Dia suruh cari matriks A, maknanya cari songsangan kepada matriks yang sebelah lagi. Jadi cikgu akan guna A sama dengan, cari penentu dulu. 1 per penentu.
1 darab 8. 1 darab 8. Lepas tu tolak 2 darab 3. 2 darab 3. Okey, lepas tu darab dengan matriks baru yang Anissa cakap tadi tu. Ubahkan tempat 1 ni turun bawah, 8 naik atas. Okey, lepas tu satu lagi matriks yang ni ubahkan apa? Ubahkan tanda. 2 ni akan jadi negatif 2, 3 akan jadi negatif 3. Okey. Jadi sekarang ni selesaikanlah. 1/8 tolak 6. 8 negatif 3 negatif 2 1. Okey, 8 tolak 6 ni 1/2. 8 negatif 3 negatif 2 1. Okey, kamu nak tinggalkan macam ni pun boleh, tapi kalau kita dapat selesaikan lagi baik. Okey, darabkan darabkan setengah ke dalam. Setengah darab 8 4 kan? Okey, 2 darab negatif 3 negatif 6. 1/2 darab negatif 2 negatif 1. Ni buat tekan kalkulator pun boleh. 1/2. So inilah jawapan dia. Macam tu. Kita tak tulis A songsang dekat sini. Kita tak tulis A songsang sebab A songsang, A ni ialah matriks A songsang tu lah. Songsangan kepada matriks sebelah ni. Macam tu. Okay. Inilah bahagian yang contoh terakhir dalam matriks songsang dan matriks identiti. Okay. Jadi hari ni apa yang kita belajar? Kamarina. Saya. Kamarina, apa yang kamu dapat hari ni? Bagi cikgu satu. Kongsi dengan kawan, apa benda yang kamu dapat satu ilmu hari ni? Kamarina? Macam mana nak selesaikan matriks songsang. Okey. Daniel Haziq. Ya, cikgu. Macam mana nak cari penentu? C. Apa Daniel? A darab C, lepas tu? B darab D. Tengah-tengah tu ada operasi. Campur ke, tolak ke? Tolak kan, cikgu? Tolak. Ulang balik Daniel. Nak cari penentu macam mana? A darab C tolak B darab D. Bagus. Okey, itu cara cari penentu. Okey. Apa berlaku kepada matriks yang baru dalam matriks songsang tu? Apa yang berlaku bila kita nak cari matriks songsang? Rumus dia 1 per penentu darab dengan satu matriks yang baru yang kita susun. Okey. Matriks yang baru tu. Matriks yang baru tu. Okay, kejap kita macam ni. Kita buat rumusan macam ni. Okey, kita ada matriks A. Semua orang nampak ni A, B, C, D. Okay, kita ada matriks A. Sekarang kalau nak cari matriks songsang, A songsang sama dengan penentu. Tadi Daniel kata A darab D tolak B darab C. Okey, darab dengan matriks baru Anissa. Matriks tu apa dia? Susun balik A, B, C, D ni. Dia akan jadi? D. Lepas tu negatif B. Negatif B. Negatif C. Negatif C. Dengan A. Inilah dia rumus untuk matriks songsang. A songsang sama dengan 1 per A darab D tolak B darab D. Ya, teruskan. Untuk songsangan baru D negatif B negatif C A. Ulang sekali. Bagi lancar sikit. A songsang sama dengan 1 per A darab D tolak B darab C. Untuk songsangan baru D negatif B negatif C A.